Ceria pagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia 24 Oktober 2023. Saya Helena Pahlavi. Dan juga saya Nurul Hidayah Umul. Dan kita masih lagi dalam mood bersolidariti untuk Palestin. Dan kalau kita dapat saksikan ya, semalam di dataran Merdeka telah diwujudkan satu perhimpunan aman menunjukkan tanda solidariti kita terhadap Palestin yang dicetuskan idea melalui Viva Palestina dan juga MyCare, dan dapat disaksikan lebih kurang 5,000 rakyat Malaysia berhimpun di situ sambil melaungkan Free Free Palestine. Itu semangat yang kita mahukan sebagai rakyat Malaysia yang menentang penindasan yang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap rakyat-rakyat di Palestin. Dan bagi anda di luar sana yang ingin menyertai perhimpunan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajak kita semua beramai-ramai untuk turut serta bersama dengan Perhimpunan Malaysia Bersama Palestin malam ini 24 Oktober 2023 Selasa dari 6.30 petang hinggalah 10.30 malam nanti di Axiata Arena Bukit Jalil. Dan kalau anda nak datang, selain daripada pakai bendera-bendera Palestin, pakai baju putih, itu tanda sokongan kita terhadap rakyat Palestin dan juga solidariti rakyat Malaysia terhadap mereka yang dikejam, dizalimi di Palestin. Dan nak pakai bendera ni pun kita nak bagi tunjuk sedikit tips juga supaya anda tidak salah bendera. Sebab kenapa, Helena? Apabila kita dapat sedia maklum ya, di luar negara apabila melakukan perarakan untuk menunjukkan solidariti terhadap Palestin ini, ada antara mereka yang menggunakan bendera Itali, ada yang menggunakan bendera Sudan. Ini kerana warnanya adalah warna yang sama tetapi susunan warnanya adalah berbeza ya. Dan ini merupakan tanda kita cakna mengenai bendera negara masing-masing. Tetapi apapun semangat yang kita nak tu sebenarnya ada di situ, dan sama-samalah kita mendoakan supaya bumi Palestin ini bebas penuhnya daripada cengkaman Zionis khasnya ya, daripada keadaan ketika ini yang amat menyedihkan. Mungkin saya dapat sedikit laporan di mana setakat 7 Oktober 1,600 kanak-kanak telah pun terkorban, manakala 1,400 masih lagi hilang, dan angka tersebut kian meningkat dari saban hari ke hari. Dan dapat kita saksikan ya, kemusnahan yang teruk ataupun dikatakan dalam istilah total loss berlaku di bumi Palestin. Ada anak hilang ayah, hilang ibu, hilang tempat tinggal, dan mereka mengalami trauma yang berpanjangan. Dan ini adalah sesuatu keadaan yang menyedihkan dan mengerikan, apatah lagi ini mengganggu tumpersaran mereka dan khasnya dalam psikologi manusia itu khasnya. Dan saya kira ini bukan masalah isu agama dan sebagainya. Ini adalah isu penindasan, ketidakwajaran yang telah dilakukan kepada mereka yang tidak bersalah. Kanak-kanak dan wanita, apa dosa mereka sehingga mereka dikejam, dizalimi. Dan pada saya, kalau nak berperang dan sebagainya, jangan suka-suka untuk memusnahkan tempat-tempat awam seperti hospital, sekolah, tempat tinggal dan sebagainya. Itu saya kira adalah satu perkara yang membuatkan rejim Zionis itu sebenarnya memang terang-terangan seorang pengecut sebenarnya. Lawan mereka bukanlah kanak-kanak dan lawan yang standing ya. Betul, tak dan standing. Nampak situ ada niat yang tersembunyi di situ. Dan itu dikirakan juga, Helena, sebenarnya adalah merupakan satu jenayah perang telah pun berlaku apabila telah menyasarkan kepada hospital. Dan kita sedia maklum ya, hospital ini adalah sesuatu kawasan yang tidak boleh sama sekali ditujukan untuk tujuan peperangan. Dan saya tak boleh terimalah kadang-kadang alasan diorang tersasar, terkena. Baru-baru ni ada bantuan kemanusiaan yang dihantar melalui laluan Rafah di Mesir, dan mereka mengatakan bahawa mereka terserang Mesir dan sebagainya. Itu cuma alasan mereka yang mungkin bukan tak masuk akal, tak ada akal mereka yang tak ada akal. Baik, dan kalau kita nak menunjukkan solidariti perpaduan kita terhadap rakyat di Palestin, ingat malam ini 6.30 sampai malam di Arena Axiata. Dan kita tahu ini antara waktunya adalah waktu maghrib. So jangan risau, anda akan mulakan program itu dengan solat maghrib berjemaah, dan kemudiannya akan ada pesanan amanat khas daripada Perdana Menteri. Sebaik saja beliau tiba dari luar
luar negara, dan pastikan anda turut bersama-sama untuk menunjukkan solidariti kita kepada bumi Palestin. Baik, kita juga selain daripada isu tentang Palestin dan sebagainya, kita juga nak war-warkan kepada anda, kita Malaysia sekarang sedang pun berjuang di Sukan Asia, di mana atlet-atlet para kita berjuang di Hangzhou, saya kira di Hangzhou, dalam aktiviti Sukan para Asia yang ke-19. Dan untuk laporannya, jom kita sama-sama saksikan. Terima kasih Wisma Bernama. Kontingen Malaysia memulakan kempen hari pertama Sukan para Asia 2022 dengan cemerlang apabila berjaya meraih 1 emas, 2 perak dan 3 gangsa. Peringkat pertama negara datang daripada atlet renang Muhammad Nur Syaiful Zulkafli yang menghadiahkan emas dalam acara 100 meter kuat dari lelaki SB4 pada aksi di arena sukan akuatik di Sydney. Seorang lagi wakil negara Zilika mengiringi kejayaan emas Nur Syaiful itu dengan meraih gangsa. Bagaimanapun, Nur Syaiful gagal dalam cubaannya mempertahankan emas 50 meter gaya bebas lelaki SB5 yang dimenangi pada edisi 2018 di Jakarta apabila acara itu didominasi 3 wakil tuan rumah China yang menghuni kedudukan podium sekadar meletakkan beliau di kedudukan keempat. Di Velodrome Pusat Sukan Chun An Ji Shou, skuad baskal track turut menceriakan kem Malaysia apabila membawa pulang 2 perak. Perak pertama diraih menerusi acara 4,000 meter individu kejar mengejar lelaki B oleh Muhammad Khairul Hazwan Wahab yang dibantu Muhammad Khairul Adhar Rasul. Kuartet Muhammad Yusuf Hafzi Syahrudin, Zuhairi Ahmad Tarmizi, Muhammad Hafiz Jamali dan Muhammad Adi Raimi Amin Zazahan meraih perak kedua dalam acara 750 meter pucuk campuran berpasukan C1, C5. Malaysia turut meraih gangsa dalam acara 3,000 meter individu kejar mengejar wanita B menerusi Nur Azlia Syafinas Muhammad Zais yang dibantu Nurul Suhada Zainal. Di Stadium Pusat Sukan Huang Long, atlet lontar peluru wanita Nur Imanina Idris muncul atlet pertama menyumbang tingkat bagi kem olahraga selepas meraih gangsa dalam lontar peluru F20. Tumpuan kontingen negara terarah pada kem olahraga untuk membutirkan sekurang-kurangnya 3 pingat emas menerusi Muhammad Ziyad Zulkifli dalam acara lontar peluru lelaki F20, Datuk Abdul Latif Romli dalam acara lompat jauh T20 dan Muhammad Rizwan Muhammad Puzi dalam acara 100 meter lelaki T36. Sekian laporan dari saya Afif Adnan dan juru foto Hafizi Syabudin dari Hangzhou untuk laporan Sukan Para Asia 2022. Baik, salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama saya Vinsla Santiran dari Bilik Berita. Kita mulakan dengan laporan ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi sepakat negara barat perlu memberi tekanan kepada rejim Israel untuk memberhentikan serangannya ke atas Gaza. Dalam kunjungan hormat kepada Presiden Mesir itu, beliau dan el-Sisi juga sepakat kemudahan awam di Gaza seperti sekolah dan hospital tidak sepatutnya dibedil dan dirosakkan oleh pihak rejim Israel itu. Menurutnya, kerajaan Mesir juga pada masa ini berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza dan Malaysia akan bekerjasama dalam menyokong langkah diambil Mesir itu. Malaysia juga akan terus berusaha menghubungi negara barat dan timur untuk menggesa mereka melakukan sesuatu untuk membawa keamanan dan bantuan kemanusiaan di kawasan bergolak itu.
Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata walaupun fokus perbincangannya dengan LCC pada pertemuan itu tertumpu kepada isu Gaza, namun beberapa perkara termasuk masalah serantau dan masa depan negara-negara Arab dan dunia Islam turut dibincangkan. Sementara itu, masalah 60 pelajar dari Pahang yang tidak dapat meneruskan pengajian di Universiti Al-Azhar disifatkan Perdana Menteri sebagai telah berjaya diselesaikan hasil perbincangannya bersama Sheikh Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad Al. Beliau yang membuat kunjungan hormat kepada Profesor Dr. Ahmad di Al-Azhar semalam berkata, masalah 60 pelajar berkenaan timbul apabila mereka datang untuk belajar universiti itu tanpa mengikut prosedur ditetapkan universiti berkenaan sehingga menyebabkan mereka terkandas di Mesir. Menurutnya, beliau telah mengemukakan rayuan dan Sheikh Al-Azhar bersetuju 60 pelajar itu diurus segera selain mendapat jaminan daripada Rektor Universiti Al-Azhar. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri BHEUU JPM akan mengenal pasti penguatkuasaan yang lebih tegas terhadap Seksyen 20 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 Akta 792. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said, tindakan itu bagi memperkasa akta berkenaan yang membentukkan tindakan terhadap mana-mana individu yang gagal memberikan maklumat kes di bawah akta tersebut. Katanya akta ini mengandungi tindakan yang akan diambil terhadap mana-mana individu termasuk pihak sekolah, jiran dan orang ramai yang mengetahui mengenai maklumat terhadap kes-kes atau kesalahan pelaku namun tidak dilaporkan kepada pihak berkuasa. Yeah, I'm talking about the cases because we are worried that a lot of people who are aware of abuse, sexual abuse in the school or family or the neighborhood, they're not reporting. But there is an offence under the Sexual Offences Act against children that if you know and you don't report, it's an offence. Baik, dua pekerja kedai emas didakwa di Mahkamah Session Kota Baru Kelantan semalam atas pertuduhan memuat naik gambar iklan perasmian kedai emas oleh Tengku Bendahara Kelantan, Tengku Muhammad Fakri Petra Sultan Ismail Petra tanpa kebenaran pada Isnin lalu. Azizan Yusof dan Nur Asri Che Hussein didakwa menggunakan perkhidmatan aplikasi Facebook secara sedar dengan memuat naik gambar iklan perasmian kedai emas tersebut dengan niat menyakiti dan juga mengganggu institusi Kesultanan Kelantan. Mereka didakwa melakukan perbuatan itu di Kampung Pasir Kota Kelantan pada 16 Oktober. Hakim Muhammad Zul Zakikuddin Zulkifli membenarkan kesemua tertuduh masing-masing diikat jamin RM8,000 dan menetapkan 23 November depan untuk sebutan semula kes. Baik, sekian dari Bilik Berita. Salam hormat. Okey. Sekarang batik memang menjadi satu perkara yang sangat penting di Malaysia. Setiap Khamis kami pejabat awam kena mengenakan pakaian batik. Betul. Di pejabat, dan batik Malaysia ini banyak, Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Jangan salah faham ya, batik ni sebenarnya banyak. Betul. Di Asia ada batik Thailand, batik Indonesia, betul, batik Malaysia, betul, tetapi dan juga batik Sarawak. Itu yang menariknya. Tapi itu semua biasa. Biasa. Ya? Yang luar biasa bila ada batik berinspirasikan sari. Luar biasa kan? Diinovasikan lah. Betul. Bercakap mengenai batik, saya pun hari ini menggunakan kain batik juga, tetapi batik diinspirasikan
diinspirasikan menjadi skirt. Itu pun antara yang saya rasa sesuatu yang menarik juga. Dan macam Mbak kata Helena tadi, batik diinspirasikan ataupun direvolusikan. Itu topik yang begitu menarik, yang santai kita nak kongsikan hari ini untuk memudahkan kepada mereka di luar sana bahawa fashion itu tak ada hadnya, asalkan kita ni kreatif. Okey, dan untuk memartabatkan warisan budaya Malaysia melalui fashion, topik yang kita akan kupaskan hari ini, kita membawakan seorang si cantik manis dan juga merupakan Miss Malaysia Indah Tourism 2007, sekaligus merupakan pengarah BK Nair Resources, iaitu BK Nair. Selamat datang di studio diucapkan. Selamat pagi. Ini pun cantik juga BK, apabila batik direvolusi menjadi cardigan. Corporate jacket. Corporate, Oh, jacket. It's a jacket actually. Dan kita faham bahawa acara ini, Nawara Heritage Fashion Showcase ini telah pun berlangsung pada 14 Oktober 2023 di Kompleks Kraftangan. Dan kita nak tahu apa sebenarnya inspirasi Nawarasa Heritage Fashion Showcase ini. Okey, pertama sekali untuk Nawarasa Fashion Showcase ni kita nak mengangkatkan kita punya local material, kita punya local textile. So kita basekan kain-kain yang dipakai untuk designing adalah batik, songket, batik Malaysia batik Malaysia, songket dengan Malaysian silk. Tapi kena ada inspirasi kan, bila kita nak create satu fashion, nak createkan satu baju, kena ada inspirasi. So okey, kebaya dah buat, baju kurung dah buat dekat Malaysia, apa lagi kita boleh Malaysianize kan. So I came up with the idea, I kata apa kata kita inspirasikan sari tapi guna material Malaysia. So jadilah sari Malaysia. Faham. Mungkin saya dah dapat bayangkan. Bayangkan batik Kelantan tu dijadikan sari. Sari, cantik sebenarnya. So hari-hari yang event tu kita ada sari daripada songket pun ada juga. Kita drap pakai songket pun ada juga masa tu. Untuk menampakkan ia lebih premium Nampakkan lebih premium, nampakkan lebih Malaysian. Dan bagaimana sebenarnya penganjuran ni, proses penganjuran Nawarasa Heritage Fashion Showcase ni? Okey, kita ada 11 designer, okay, local designer, 11 local designer, and then kita ada 40 model. Looks dia kan, designer kena come out dengan looks dia kan. So kita ada 77 look hari tu. So 77 look yang berinspirasikan sari, yang memakai material Malaysia. Boleh kita tahu tak antara mereka fashion yang terlibat dalam untuk menghasilkan 70 look sari ni? 77 ni. 77. Okay. Random Muni dia daripada Dimu Design, Jan's Collection. This is from Jan's Collection. Okay, and then kita ada Linda Isa, and then kita ada Nina Abdullah, and then kita ada Zendra. Alamak ni tiba-tiba tanya tak ingat kan. Tapi kita ada 11. So diorang semua memang how to say memang expert pembatik. Macam Dimu Design, dia dah 76 tahun. Dia dah 40 tahun jadi designer, and dia pembatik juga. So maksudnya dia akan create batik dia sendiri dan dia akan buat baju juga. So on that day, hari-hari yang dia present dia punya baju-baju dia masa Nawarasa tu, dia ada lengga juga. Lengga batik bukan lengga-lengga yang Indian, dia macam Malaysian lengga lah maksudnya. Kan lengga Bollywood kan. Tapi dia buat dia block dengan batik. Menarik, sesuatu yang menarik, sesuatu kreatif dan juga unik sebenarnya. Dan dapat kita bayangkan kalau kita pakai kain tersebut, walaupun di mana-mana sahaja, tidak menunjukkan satu budaya tertentu saja, tetapi ia menggambarkan satu budaya Malaysia. Sebab sari ni biasa daripada India. Kita tak ada sari yang local made ke apa ke, tak ada sari. Kalau biasanya kalau sari adalah daripada India kan. Tapi kalau kita nak buat something yang local, sebab kita ni Malaysian, so kalau kita let's say kita nak buat sesuatu yang local, so of course lah kita kena incorporatekan apa yang Malaysian lah. Bila nampak tu macam sari tapi Malaysian. Kita kena nampakkan elemen tu. Okey, ini seperti yang kita sedang saksikan. Dan model-model ni adalah mereka yang terdiri daripada kanak-kanak Sidang Crown. Okey, dan ini mungkin masa BK jadi pengarah untuk World Sari Day. Jadi ini actually event yang kita buat masa March
19. Macam masa March 19 kita buat World Sari Day Malaysia. So footage ni daripada yang March 19 lah. Okey. Baik. Sebenarnya apa objektif penganjuran Navarasa Heritage Fashion Showcase ini? Adakah kita nak membantu mempromosikan batik Malaysia, ataupun kita nak memelihara seni tradisional dan juga warisan Malaysia, atau kesemuanya sekali? Actually dia banyak elemen yang akan macam memenuhi heritage fashion show ni. Sebab kita ada artisan maksudnya yang pembatik, yang penenun tu artisan. Lepas tu kita ada local designer. And then kita ada model-model. And then kita ada stylist. So diorang semua Malaysian base yang local kan. So kita nak create something yang Malaysian, yang boleh kita nampakkan macam this is our brand. Macam tu. So itulah idea sebalik event ni. Maksudnya kita nak bawa semua. Maksudnya industry player, kita nak bawa the artisan, kita nak bawa designer, semua kumpulkan sekali. Lepas tu buat satu event yang boleh, maksudnya kita create satu platform untuk semua orang. So dalam platform ni maksudnya ramai orang yang terlibat. So walaupun fashion show tu hari ketiga, kita ada buat juga 2 hari 2 hari workshop. So kita buat hari pertama workshop batik, hari kedua workshop songket, hari ketiga baru kita buat fashion show. Okey. So sambutan dia bagaimana sebelum dan juga selepas lebih seminggu Navarasa Heritage Fashion Showcase? So sebelum, of course orang macam curious lah. Okeylah, batik songket dah biasa. Okey, dah biasa. It's bukan something new. Tapi macam, inspirasikan saya. Macam mana pula? Macam mana kita nak buat something Malaysianized? Sebab I quote kan, I kata Malaysian sari. So macam mana? So of course orang curious. Tapi I rasa lepas event, orang dah faham, orang dah nampak. Okey, dah kita dah post gambar, video kan, orang dah nampak. Inilah maksudnya yang apa yang diorang masukkan dengan Malaysian sari. So sambutan daripada media apa semua, I cannot complain lah, overwhelming. So itu I cakap tadi, kalau you Google memang banyak diorang menulis tentang tu. Dan adakah program Navarasa Heritage ini akan dijadikan sebagai program tahunan berkemungkinan atau bagaimana? Of course, untuk saya rasa kita kena buat benda ni every year, barulah orang akan ingat kan. So saya cakap macam apa yang saya advocate tu adalah macam especially generasi muda. Diorang ni kena ada, kita kena create awareness, kita kena create excitement. Nak cakap batik songket mesti macam alah, batik songket alah biasa, mak saya pun ada batik ada songket. Tak, kita kena create excitement untuk dia. Sebab tu juga untuk event ni designer, kita orang involvekan student. So student designer pun involve juga as a designer. Student designer involve juga dalam workshop. Okey, kita nak tahu juga acara kemuncaknya bakal berlangsung pada 14 Oktober ini dan mungkin Biki boleh kongsikan secara ringkas siapa yang akan turut serta untuk merasmikan program ini. Program dah habis. Maksudnya 14 hari bulan tu, 14 hari bulan tu program dah habis. So 14 hari bulan hari tu program dirasmikan oleh YBTM Motek. So Timbalan Menteri daripada Ministry of Tourism, YB Khairul Firdaus. Dia yang officiate kan. Dan kita nak tahu juga impak daripada program itu, penerimaan bagaimana? Of course penerimaan I rasa menerima dengan minda yang terbuka, hati yang terbuka. Of course excited about it. So siapalah tak suka sari kan, siapa tak suka Indian Bollywood punya pakaian, and especially bila kita localize, lagilah cantik lah. Maksudnya dia kena dengan jiwa-jiwa Malaysian kita kan. So untuk daripada segi sambutan, I rasa hebat. Okay. Baik, pastinya ada momen-momen yang menarik semasa 3 hari penganjuran itu. Mungkin Vicky nak kongsikan kepada mereka di luar sana. Okey, of course masa tu saya kata saya nak 100 look tau sebenarnya. Saya nak 100 look yang inspirasikan sari, yang melibatkan batik, songket dan tak apa, kita dapat 70. Tapi saya rasa dapat 77 tu pun memang hebatlah, bagus. Sampai saya pun kata okey, Deepawali next month ada Deepawali, kata Deepawali kali ni kita semua kena pakai local Malaysian sari kan. Kita kena pakai punya lengga ke sari ke macam tu. So that's what I was saying lah. So dah cukup ke kain untuk dipromosikan untuk datang ni? Tak cukup. 77 tu I rasa tak cukup lagi lah. Sebab saya nak jadikan dia 100, tapi
hopefully God willingly, I rasa next year kita boleh tambah lah collection. And then designer pun baru first time nak buat inspirasikan sari pakai batik dengan songket. So diorang pun macam mana macam tu. So okay, tapi dia pull it off. So diorang dah dapat idea. So masing-masing kat luar pun dah dapat idea macam mana. So yelah, Kalau kita nak jadi perintis, Deepavali ni kita yang kena start pakai. Kita yang kena pakai. Sari, ada songket, ada batik, baru kita orang kata jadi pelopor lah. Orang fashion trendsetter. So macam sari kan kita draping kan. So masa kita orang punya teaser video, what we did is kita drap pakai batik. So sari ni actually 5.5 meter. Kalau kain biasa is 4 meter. Tapi kalau sari dia 5.5 meter. So ada masa shooting video teaser apa semua, kita drap pakai kain batik. Nampak macam sari. Nampak mesti lagi cantik. And then on the event day juga kita ada masa buat opening showcase, kita drap pakai songket. So dia drap macam sari, tapi it's actually kain songket. Tapi kain songket kan dia macam agak keras sikit. So nampak sari pun sama. Sebab kalau you tengok kan teknik sama tau, sari dengan songket. Sari pun tenun. Oh ya, betul. Sari pun tenun. And then songket pun bertenun juga. Songket ni actually you ikutkan you punya benang quality dia sama macam sari lah. Dia ikut benang kan you punya quality. Kadang-kadang ada yang songket tu keras sebab benang dia quality pakai quality lain. Macam tu. Benang kalau you pakai betul-betul benang emas dengan silver tu, you akan dapat songket yang very... Ya, saya dapat bayangkan walaupun saya tak nampak sekarang ni, tapi saya dapat bayangkan ianya adalah satu cita rasa fashion yang begitu elegan sekali, mempunyai cita rasa yang begitu tinggi, dan saya kira itu boleh kita ketengahkan di luar negara pada masa akan datang. Mungkin boleh dibincangkan di situ. Dan nampaknya kita masa sampai di sini sahaja. Kita sempat untuk bersama dengan BK untuk perkongsian mengenai Navarasa Heritage, dan satu perkongsian menarik sebenarnya BK, dan tahniah diucapkan kerana BK berjaya merealisasikannya, dan diharap pada acara tahunan akan datang mungkin lebih ada satu lagi suntikan yang lebih baru ataupun revolusi yang lebih baru. Lepas ni nafas BK tolong bekerjasama dengan lokal batik dekat Kelantan, Terengganu. Kita buat kecil-kecil kan. Saya plan nak buat workshop dekat Kelantan pula. Ini yang kita harapkan. Baik, terima kasih Vicky atas perkongsian itu, dan kita nak berehat seketika kembali selepas ini. Alright, thank you. Okey, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia, dan kali ini kami bawakan kepada anda seorang tamu yang viral baru-baru ini kerana perjalanannya menggapai satu kejayaan yang melalui, saya kira ada cabarannya, iaitu dah berusia, berkeluarga, nak membahagikan masa dalam mencapai dan membahagiakan harapan dan juga impian ibu bapa. Dan kejayaan tersebut didedikasikan untuk arwah ayandanya, iaitu Allahyarham Cik Sulaiman Ibrahim, yang sangat mementingkan pendidikan untuk 9 anaknya. Meskipun orang kata tahniah kita ucapkan kepada tamu kita di studio pada hari ini, iaitu Professional Geologist Dr. Abdullah Sulaiman dari Fellow of Geologists Malaysia, dan merupakan Timbalan Ketua Pengarah Korporat dan Ekonomi Mineral Jabatan Mineral dan Geoscience Malaysia. Dan hari ini kita nak ucapkan tahniah sekali lagi di atas kejayaan, berjaya menamatkan pengajian dengan jayanya tanpa mengira usia. Itu yang kita nak kongsikan sebenarnya kepada rakyat Malaysia, bahawa untuk menimba ilmu ni tidak ada satu halangan ataupun tanda expired date lah. Itu yang sebenarnya. Itu juga yang kita sedang lakukan sekarang ni. Kita berkongsi ilmu, kita sama-sama belajar. Kerana petang ini, pagi ini kita nak berbicara dengan lebih lanjut tentang nadir bumi, sumber kekayaan baru negara. Kita tahu banyak cerita pasal nadir bumi ini. Kalau kat Kedah tu nadir bumi dicuri dan sebagainya, di Kelantan ada pencerobohan. Banyaklah kita dengar, tapi kita tak faham apa sebenarnya nilai nadir bumi ini. Adakah ia betul-betul boleh menjana kekayaan negara? Jom kita sama-sama kita cakap tentang perkara ini. Doktor, kita nak tahu sedikit sebanyak tentang REE ni, nadir bumi ni, Rare Earth Element ni, apa sebenarnya? Okey, untuk makluman mungkin saya berkongsikan dalam konteks yang lebih mudah, supaya
public, maksudnya orang boleh faham apa dia unsur nadi bumi, ataupun kita dikenali sebagai NREE. Sebenarnya N itu rujuk pada non-radioactive, REE maknanya unsur nadi bumi yang tidak radioaktif lah. So sebenarnya dia terdiri pada 15 unsur. Dalam kumpulan dia panggil lanthanide ataupun lanthanida. Dan dicampur lagi 2 unsur iaitu scandium dan yttrium. Sebab apa? Scandium dengan yttrium ni dia mempunyai sifat kimia dan fizikal yang sama dan wujud bersama-sama dengan 15 unsur tadi. Dan secara umumnya unsur nadi bumi ni boleh dibagi kepada 2 kumpulan, iaitu unsur nadi bumi ringan ataupun kita panggil light rare earth element lah, LREE, dan juga unsur nadi bumi berat, iaitu HREE lah, heavy. Beza dia berdasarkan nombor atom. Biasanya yang berat ni nombor atom dia lebih besar. Kalau yang ringan ni nombor atom dia lebih kecil. So secara umum lah. Dan kalau dikata ni yang dikenal pasti pula NREE ni di lempung jerapan ion. Yang ini apa pula ni? Complicated sangat ni. Okey, kalau kita lihat dalam konteks kewujudan REE ni, dia wujud dalam dua bentuk. Satu bentuk mineral. Mineral ni biasanya dalam apa nama ni? Yang kalau daripada luar, daripada Australia tu basonite. So kalau apa nama ni, lagi satu dia wujud dalam sebagai secondary, yang tadi primary wujud sebagai mineral. Dalam xenoptim kan, dalam monazite. Biasanya dia ni hasil daripada kita buat pelombongan biji timah. So ambang dia tu sebenarnya ada banyak. Itu dalam bentuk mineral. Tapi saya nak highlight hari ni kita bicarakan tentang lempung jerapan ion kan. Yang ni wujud secara sekunder. Dia wujud dalam lempung ataupun tanah liat yang hasil daripada luluh hawa batuan granat. So di Malaysia ni kan kita tahu Malaysia ni memang luas kawasan batuan granat ni. So itu beza. Yang paling jelas yang biasa wujud sebagai mineral, yang ni secondary wujud dalam tanah liat. Yang menjadi rebutan tu yang mana satu? Yang sekarang lah, yang wujud dalam tanah liat ni, luluh hawa tanah. Sebabnya dia mudah dari segi pengekstrakan dia, nak hasilkan dia, dan dia environmental friendly. Yelah, sebab dia tanah liat. Ya, tanah liat. Dan dia tidak melibatkan pelombongan secara dedah kan. Dia melalui kaedah suntikan je. Tak ada penebangan pokok dan sebagainya lagi. Maksudnya dia masih lagi memelihara alam sekitar. Ya, itu yang menarik. Itu yang menarik. Okey, dan mungkin doktor boleh kongsikanlah ataupun terangkan lebih sedikit ya sumber utama NREE dan juga fokus kajian ketika ini mensasarkan sumber nadi bumi yang seperti mana? Okey, sebenarnya kita di Malaysia ni melalui Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia lah, iaitu di bawah Kementerian Semua Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Kita telah mula kajian ni sejak RMK ke-10 lagi. Iaitu di mana kita telah membuat kajian di 4 buah negeri, iaitu di Terengganu, Pahang, Perak dan Negeri Sembilan. Di mana masa tu pertukaran cuma sebanyak 250,000 sahaja yang diberikan kepada JMG. Dan daripada hasil kajian awal ni, kita dah kena pasti 11 lokasi yang berpotensi untuk mineral heavy mineral HREE. Tadi kan saya kata ada 2, satu ringan, satu berat. So yang berat ni kita buat kajian lah. Unsur nadi bumi yang berat lah. Heavy rare earth element. Dan yang ringan ni dia tak boleh dikomersialkan ke? Bukan, kita tak ada ke macam mana? Sebab macam ni. Kalau dari segi harga di pasaran, yang berat ni dia lagi mahal. Sebagai contoh kalau saya nak kongsikan dalam pelitiran market dalam pasaran sekarang base pada 20 Oktober baru ni, salah satu unsur ataupun REO ni maksud oxide, dia punya nilai lebih kurang 5.5 juta per tan.
Banyaknya. Ya, that's why benda ni menjadi Rebutan rebutan dan menjadi that's why kita cerita tadi, dia merupakan sumber kekayaan baru negara. Cuma kita di Malaysia sekarang ni kita jual dalam bentuk karbonet. Sebabnya yang REO tu kita kena extract. Keluar daripada karbonet tu ada 15 unsur tadi, kita kena ada proses pengekstrakan lah. Yang mana teknologi tu tiada lagi di Malaysia. Habis tu macam mana kita nak kaya melalui nadir bumi kalau kita tak ada teknologi tu lagi? Kita jual sekarang ni dalam bentuk karbonet. Okey. Iaitu ke negara China lah. Okey. Harga dia lebih kurang dalam 20 ke 30 ribu per tan. Ringgit. Ya. Dan kita nak Tak tahu banyak juga. sangat. Tadi kata 5.5. Itu kalau kita dah keluarkan elemen tadi daripada katalah. Ni dah bersih lah. Ya. Maknanya kalau Dia kita macam ada sarung teknologi burung lah. tu, Kalau kan sarung burung tu kalau yang tak dicuci harga sekian. Ya, Kalau tak dicuci harga betul, sekian. betul. maknanya kalau kita ada teknologi tu di Malaysia, lagi banyak kita boleh jana duit di Malaysia. Sebab itu kalau Puan masih ingat semasa pembentangan kajian semula KSP. KSP 12 pada 11 September baru ni, Yang amat berhormat Perdana Menteri telah mengumumkanlah larangan ekspor unsur dari bumi ke luar negara. So ini adalah salah satu strategi untuk kita bangunkan teknologi di dalam negara kita. Menarik. Saya Ya. suka. Kita boleh menarik nafas lega dalam satu projek yang sangat berimpak tinggi, berteknologi tinggi, dan samping itu dia sangat lestari kepada alam. Cuma saya nak kongsikan sikit. Apa? Lepas kajian awal yang tadi, RMK 11 kita buat kajian susulan pula. Okey. So daripada kajian tu kita diperuntukkan 3.9 juta. Wow. Kita telah kena buat pemetaan seluas 12,000 km persegi. Okey. Dan kita telah kena pasti sumber sebanyak 16 juta tan yang bernilai 800 bilion. Banyak ni. Sumber di Malaysia. Okey, antara negeri yang mungkinlah doktor boleh kongsikan antara negeri yang telah pun dikenal pasti Kedah. kaya dengan sumber Saya jawab dah, bumi. Kedah. Sebenarnya dalam RMK 11 kita buat di seluruh negara lah. Okey. Kita tak seluruh negara, dan antara negeri-negeri yang berpotensi lah sebagai, ialah of course di Perak kita dah ada pilot project. Dan seterusnya akan datang insya-Allah lah di Kedah, di Terengganu, di Negeri Sembilan. Boleh katakan di semua negeri lah ada. Sebabnya rujuk tadi, mana negeri yang ada batuan granit di Teluk Hawa yang berasosiasi dengan timah. Dia akan ada potensi untuk kita dapatkan unsur nadi bumi. Tapi tak silap saya, Selangor dia tak nak meneruskan apa-apa saja dengan berkaitan dengan nadir bumi ni, walaupun dia ada Canny Formation kan granite. Bukan. Bukan buat malu saya je. Kena information dia batuan metasedimen lah. Dia maknanya kalau setakat ni hasil kajian JMG ni sumber nadi bumi yang bukan radioaktif ion, jerapan ion ni di dalam kawasan batuan granit lah. Cuma lagi satu dalam RMK 12 sekarang lah, bermula pada 2021 sehingga 2025 dan sehingga tahun lepas. Kita JMG telah memetakan sebanyak 37 km persegi dengan nilai sebanyak 140,000 tan. Dikenal pasti yang bernilai 7.4 bilion. Wow. Ini maksudnya dengan kita dah lebih terperinci lagi lah kajian susulan. Dan apa projek yang berkaitan dengan pembangunan eksplorasi sumber mineral strategik yang dilaksanakan oleh JMG? Okey, selain daripada unsur nadi bumi tadi, di bawah rancangan Malaysia ke-12, JMG telah diperuntukkan untuk membuat penilaian potensi mineral strategik di 4 negeri, iaitu di negeri Johor, Kedah, Sabah dan Perak. Sebagai contoh, saya ambil negeri Johor sebanyak 6.5 juta diperuntukkan untuk kena pasti mineral seperti emas, timah kan. Negara di Kedah 4.5 juta untuk buat kajian sumber mineral berlogam seperti timah. Manakala penderusian batu kapur, dolomite
Dan yang ketiga adalah negeri Perak sebanyak 45 juta. Okey, banyak. Sama juga buat kajian timah, batu kapur dan dolomite. Manakala negeri Sabah adalah 45 juta untuk mineral emas, tembaga, platinum dan juga mineral perindustrian iaitu pasir, silika dan bauxite. Dan untuk kajian unsur nadi bumi ini sebanyak 15 juta diperuntukkan di bawah RP 4, maknanya bermula tahun depan lah, 2024. Itu dia. 15 juta. Dan itu yang kita dapat simpulkan hari ini mengenai nadi bumi, sumber kekayaan baru negara, dan tak dinafikan ya, ini merupakan salah satu aset negara, merupakan sumber pendapatan negara pada masa kini dan juga akan datang yang perlu dipandang serius untuk pembangunannya. Dan kalau ketika mungkin fokus mengenai sumber pendapatan hasil bumi melalui petroleum, dan nadi bumi ini merupakan salah satu sumber yang terbaharu untuk menjadikan kekayaan baru negara. Itu saja masa yang kita ada, Doktor, antara kesempatan masa yang kita ada bersama dengan professional geologist Dr. Abdullah Sulaiman, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Korporat dan Ekonomi Mineral Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, atas topik yang begitu menarik hari ini, iaitu nadi bumi, sumber kekayaan baru negara. Hari ini kita bagi teaser. Mungkin pada masa akan datang kita mungkin boleh berkongsi mengenai lebih mendalam lagi mengenai tajuk nadi bumi ini. Betul. Sebabnya saya kalau boleh nak berkongsikan kaedah perlombongan tu. Saya pun nak tahu. ISL tu. Tapi tak ISL apa. tu sebab dia dia friendly. Tak apa, nanti kita jemput lagi InsyaAllah. Dia datang. InsyaAllah. Baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, trend penagihan dadah ini semakin kompleks dengan kemunculan dadah jenis sintetik, pastinya memberi cabaran kepada proses pengesanan, proses saringan dan sebagainya. Ini belum termasuk dengan rawatan dan sebagainya. Dan saya kira walaupun banyak pendedahan yang telah diberikan kepada masyarakat secara umumnya, namun peningkatan penggunaan dadah, terutamanya dadah jenis sintetik, semakin tinggi, terutama di kalangan generasi muda dan sebagainya. Dan agak membimbangkan ya, kerana saban tahun angka peningkatan menunjukkan jelas ketara sekali hasil membabitkan generasi muda. Dan kalau kita bercakap, Helena, mengenai teknologi, pastinya adanya revolusi. Dadah juga mempunyai revolusi, dan tetapi mungkin cara untuk memberikan penerangan ataupun untuk memberikan sesuatu pengetahuan juga menggunakan platform yang revolusi sedia ada ketika ini pun mungkin dilihat turut membantu, iaitu menerusi teknologi IT ketika ini untuk menyampaikan hasrat ataupun untuk menyampaikan sumber pendidikan kepada anak-anak muda ini pun, ataupun kepada sesiapa jua generasi di Malaysia akan bahayanya mengenai penggunaan dadah dan juga kesan terhadap penggunaan dadah. Dan ini kita nak kongsikan pasti mengenai Simposium Sains Penagihan Dadah Kebangsaan 2023, dan bersama kita di studio adalah Dr. Ravi Ramadan dan merupakan Ketua Penolong Pengarah Rawatan dan Perubatan Bahagian Rawatan, Perubatan dan Pemulihan daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan, dan juga Puan Hafidah Muhammad ataupun Maksum, Ketua Penolong Pengarah Penyelidikan Bahagian Asal Perancangan dan Penyelidikan Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Terima kasih diucapkan atas kesudian masa bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia ya. Topik kita nak kupaskan pastinya topik mengenai keadaan ketika
ketika ini penyalahgunaan dada, dan Helena pun dah menyatakan di mana lahirnya pelbagai revolusi dada yang kadang-kadang kita tak dapat kesan pun melalui hujan yang kencing. Itu dah kira antara cukup membahayakan dan cukup membimbangkan. Dan mungkin doktor mungkin boleh terlebih dahulu doktor boleh kongsikan mengenai situasi dadah ketika ini dan apakah trend yang terkini, bagaimana? Okey. So untuk statistik nanti teman saya akan menyatakan tentang statistik. Cuma saya tertarik dengan apa yang dinyatakan berkaitan dengan dada-dada jenis baru yang kita golongkan dalam kumpulan new psychoactive substances. So dada-dada ini adalah satu sekumpulan dada yang tidak dikawal di peringkat antarabangsa dan kita tidak mempunyai alat ujian ataupun cara secara kimia untuk mengesan apakah seseorang itu menggunakan dada kini. Dan mengikut laporan dada sedunia yang tahun 2020, terdapat lebih daripada 1,000 jenis dada yang ditemui dalam pasaran, dan yang lebih membimbangkan adalah saban tahun dia ada 500 dada baru yang masuk dalam kategori ini dan 500 jenis dada yang keluar daripada kategori ini. So dia akan menjadi sukar untuk pihak penguasaan ataupun pihak yang beri perkhidmatan rawatan dan sebagainya untuk mengikuti perkembangan yang terlalu drastik. Itu dia 500 dia dada saban tahun yang baru masuk tu. Kreatif orang Tapi bagaimana teknologi digunakan untuk membantu AADK dalam mengenal pasti banyak dah beribu-ribu ni? So kalau kita lihat kan teknologi sebenarnya dia bukan hanya digunakan oleh pihak yang memberi perkhidmatan termasuk pihak penguasaan, dia juga digunakan oleh sindiket-sindiket yang membuat dada itu. So dengan perkembangan 3D printing dan sebagainya, mereka mampu nak mencipta lebih daripada 500 dada tersebut. Dan untuk mengatasi cabaran tersebut, biasa kita ada beberapa kaedah, contohnya wastewater based epidemiology study, di mana kita boleh menggunakan teknologi untuk mencari dada, sisa-sisa dada daripada sisa kumbahan. Maksud dia di satu kawasan itu kita boleh mengambil dari sampel kumbahan daripada loji yang berhampiran kawasan itu, dan kita boleh mendetek kalau ada dada-dada baru. Itu memang sangat mungkin dilaksanakan. Itu dari graf tadi kelihatan ya 65.9% dadah dihadapi ataupun penglibatan daripada golongan generasi muda ini adalah sesuatu membimbangkan. Dan Dr. Ravi dah menyatakan tadi dadah ketika ini pun ada revolusi juga sampai tak boleh dikesan, sampai kena gunakan najis ya untuk memeriksa. Dah satu kerja pula panjang ceritanya sebenarnya. Dan mungkin daripada Puan Hafidah sendiri berkaitan sains dadah dan teknologi, apakah cabaran terkini dan juga bagaimana teknologi boleh membantu AADK dalam membantras masalah dadah ini? Kita bercakap macam Dr. Ravi tadi ada mention sama ada penyedia perkhidmatan, rawatan dan pemulihan ataupun dari segi penguasaan lah. Maksudnya dari segi penyedia perkhidmatan sama ada AADK sendiri ataupun fasiliti macam KKM dan juga pusat pemulihan dada persendirian, kita boleh menerokai cara baru untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih berkesan menggunakan teknologi. Sebagai contohnya, bila kita gunakan pendekatan cognitive behavioral study psikoterapi, kita hanya melihat tingkah laku, perubahan tingkah laku tu secara fizikal. Tapi kalau kita menggunakan teknologi, ada alatan yang kita boleh gunakan, contohnya macam fMRI, iaitu kita mengambil imej otak sebelum dan selepas sesuatu intervensi dijalankan. Jadi apabila berlaku perubahan dalam gambar otak apa yang di-scan dan menunjukkan berlakunya aktiviti otak yang menunjukkan bahawa ada perubahan berlaku dalam kalangan klien yang dipulihkan lah. Itu salah satu contoh. Juga ada cara-cara lain lah, macam klien kita yang mengikuti rawatan dan pemulihan, mungkin kita boleh bekalkan dengan peranti untuk mengesan kesihatan degup jantung ataupun pertukaran fizikal itu dapat dikesan, dan dia memberi maklumat kepada pegawai pemulihan tentang perubahan dari segi fizikal. Apabila dia bertambah sihat, so dia akan secara tak langsung akan mempengaruhi tabiat penagihan dia sebenarnya. Dan ada satu kajian apabila
Ni kajian yang dilaksanakan oleh universiti di salah satu pusat pemulihan kita dengan memberi latihan fizikal. Dia ada kaitan, menunjukkan kaitan terhadap perubahan tingkah laku terhadap tambah cepat. Maksudnya tingkah laku dia untuk meninggalkan tabiat dadah tu berlaku akan bertambah cepat lah dengan aktiviti fizikal yang dilaksanakan. Perlu diukur dan lihat dia punya progres lah. Bukan saja dalam sesi kaunseling biasa. Dan setakat ini bagaimana teknologi ini diguna pakai dalam pusat-pusat pemulihan di Malaysia secara keseluruhan, Dr. Ravi? Ini Okey. So, apa yang kita lakukan currently, kita bahagikan penggunaan teknologi dalam perkhidmatan EDK kepada beberapa segmen. Yang pertama tentang pengurusan data itu sendiri dari segi untuk merangka polisi berkaitan dengan dadah, itu yang kita telah laksanakan. Contohnya kita ada beberapa sistem pengumpulan maklumat orang yang ditangkap oleh PDRM, yang diberi rawatan di KKM, yang diberi rawatan oleh EDK. Kita dah satukan dan kita menggunakan data analitik, menggunakan AI untuk melihat pola dan trend. Itu kita telah laksanakan di peringkat situ. Dan untuk pencegahan, kita memang ada melalui media sosial, kita akan melihat daripada chatbot dan sebagainya, itu dalam proses pelaksanaan. Dan untuk rawatan, kita juga ada beberapa aplikasi mudah alih yang kita tengah bangunkan untuk memberikan perkhidmatan terus kepada klien-klien EDK. Itu dalam proses pembangunan. Dan pengawasan, currently pengawasan dia masih lagi dalam proses pembincangan, sebab teknologi yang berkaitan dengan pengawasan ini dia ada berkaitan dengan undang-undang, dan undang-undang pun kita tengah buat kajian untuk pindahan lah. So buat masa ni itu yang kita ada status masa. Tapi kita nak menganjurkan simposium ini adalah berkaitan dengan kita, termasuk daripada pihak universiti, orang persendirian dan sebagainya. Kita nak mengumpulkan maklumat dan menyebarkan maklumat untuk memancukan inovasi lah. So we are still in the early stage of untuk mengadaptasikan teknologi dalam penagihan dadah di Malaysia. Dan diharapkan teknologi ini berjaya mengurangkan peratusan penagihan dadah di Malaysia, penggunaan dan juga mengurangkan kos rawatan. Nampaknya itu sahaja masa yang kita ada bersama dengan Dr. Ravi, Ketua Penolong Pengarah Rawatan dan Perubatan, Bahagian Rawatan, Perubatan dan Pemulihan dari AADK, dan juga Puan Hafidah Muhammad Elias Masrum, Ketua Penolong Pengarah Penyelidikan Bahagian Dasar Perancangan dan Penyelidikan juga dari AADK. Saya Helena Pahlavi. Ya, dan saya Nurul Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga info yang dikongsikan memberikan manfaat untuk anda. Yakin berdiri